Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karul Ikhwan bin Kalazin selaku Ketua Kumpulan 5 Pusat Pengajian Jarak Jauh UUM Johor Bahru. Kami akan membuat pembentangan tugasan berkumpulan. Ahli kumpulan saya ialah Nur Hasdalina Muhammadin, Siti Aidayu binti Syafi'i, Nur Baizura binti Muhammad Basri, Kebri Deri anak janda, dan Karul Ikhwan bin Kalazin, saya sendiri. Tajuk tugasan kami ialah Strategi Lautan Biru Kebangsaan. Strategi Lautan Biru Kebangsaan ataupun lebih dikenali sebagai National Blue Ocean Strategy merupakan gagasan yang dibawa oleh Perdana Menteri ke-6 iaitu Datuk Seri Najib bin Abdul Razak. Teori strategi ini diilhamkan oleh buku yang diterbitkan pada tahun 2004 yang bertajuk Blue Ocean Strategy yang ditulis oleh Chen Kim dan Rini Meibogen. Tahukah anda bahawa strategi ini memperkenalkan tentang sistem yang kreatif dan sistematik serta dapat menjimatkan kos yang tinggi dalam pentadbiran kerajaan. Seterusnya, berkolaboratif ataupun bekerjasama 80 jabatan atau agensi dalam merangkakan dan melaksanakan inisiatif-inisiatif perkhidmatan awam. Terdapat 3 prinsip strategi lautan biru kebangsaan. Impak yang tinggi dan faedah yang ketara kepada rakyat. Sebagai contoh, Pusat Transformasi Bandar UTC yang juga menjadi sebagai pusat sehenti pelbagai perkhidmatan kerajaan, NGO, pertubuhan bukan kerajaan dan swasta dapat memberikan faedah serta menjimatkan masa untuk berurusan. Ini sangat jelaslah bahawa rakyat tidak perlu untuk mengambil masa yang jauh dan jarak kos-kos pengangkutan untuk melakukan urusan-urusan yang ingin dilakukan. Seterusnya ialah kos yang rendah dalam pelaksanaan program. Program pemulihan komuniti yang telah dilaksanakan di mana melibatkan banduan berisiko rendah atau orang yang diselia dengan memberikan latihan pemulihan bagi membentuk sasia diri yang baik dan telah dijalankan di beberapa kem-kem tentera yang terpilih. Program ini mampu menjimatkan dan mengurangkan kesesakan penempatan banduan di penjara-penjara. Seterusnya, pelaksanaan dalam masa yang singkat. Strategi Lautan Biru Kebangsaan memberi kesan kepada pelaksanaan projek yang ingin disiapkan dalam masa yang singkat berbanding kaedah konvensional di mana ia perlu dilaksanakan dengan segera dan memakan masa yang lebih panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aidayu binti Syafi'i ingin membentangkan program-program dalam pelaksanaan strategi Lautan Biru iaitu MBOS. Antara program yang dijalankan melalui strategi ini adalah penyatuan antara PDRM dan ATM bagi mengurangi jenayah di kawasan masing-masing. Selain itu juga kerjasama daripada pihak custom, immigration untuk memperketatkan sempadan negara kita daripada berlakunya penyelundupan dada, beras ataupun barang-barang subsidi serta pemadaman manusia. Yang kedua pula adalah merupakan penubuhan pusat transformasi negara seperti RTC yang berada di luar bandar. Ada 3 tujuan dia. Yang pertama adalah untuk menggabungkan
pejabat kerajaan dan swasta di bawah satu hukum. Lepas tu yang kedua pula kita ada hak-hak perniagaan ataupun kita dapat memberi peluang kepada penduduk setempat untuk berniaga di dalam bangunan tersebut. Dan yang ketiga, memberikan ruang untuk belia kita melakukan aktiviti di dalam bangunan tersebut. Sekaligus ianya juga dapat memberi peluang kepada golongan B40 menambah pendapatan mereka. Akhir sekali adalah program IM4U yang dilancarkan oleh Datuk Seri Nur Razak. Program ini adalah menggalakkan golongan muda kita untuk melakukan usaha secara berkelanjutan. Program ini sebenarnya dapat memberikan inspirasi kepada anak-anak muda serta memberikan galakan dan semangat kepada mereka. Akhir sekali adalah program IM4U yang dilancarkan oleh Datuk Seri Nur Razak. Program ini adalah menggalakkan golongan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Hastalina Muhammadin, nombor matrik 290998, akan membentangkan berkaitan dengan kebaikan yang diperolehi oleh rakyat dengan pelaksanaan strategi lautan biru kebangsaan atau lebih dikenali sebagai NBOS. Okey, antara kebaikannya adalah perbelanjaan negara dapat dikurangkan. Ini disebabkan oleh pelaksanaan program pemulihan pemasyarakatan di mana pembinaan penjara dapat dikurangkan berikutan ianya dibuat di kem-kem tentera. Melalui program tersebut yang dilancarkan pada 26 Mac 2011 di Kem Mahkota Keluang Johor, telah dapat mengurangkan kesesakan banduan di dalam penjara memandangkan tiada kemasukan semula ODS, iaitu orang yang diselia ke dalam penjara selepas mereka dibebaskan. Okay. Yang kedua, kadar jenayah, indeks seperti rompak, bunuh, samun, rogol telah menurun. Okay, ini disebabkan oleh pertambahan jumlah anggota polis dan anggota tentera dalam membuat rondaan, terutama di dalam kawasan-kawasan yang berisiko yang sering berlakunya kejadian jenayah. Okay, pertambahan berlaku disebabkan perkhidmatan kaunter telah diambil oleh pegawai awam. Okay. Kebaikan yang terakhir iaitu kebaikan kadar jenayah jalanan seperti ragut, curi, seluk saku juga dapat berkurangan kerana adanya pemasangan CCTV di premis perniagaan dan tempat-tempat awam yang dibuat oleh pihak berkuasa tempatan. Okay, melalui program Omnipresent. Okay, rondaan oleh unit rondaan bermotosikal juga atau lebih dikenali sebagai URB dapat membantu dalam pengurangan jenayah tersebut. Itu sahajalah kebaikan NBOS yang dibentangkan oleh kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Okey, kat sini saya nak bentangkan tentang cabaran dalam pelaksanaan strategi lautan biru iaitu NBOS. Dalam kerajaan melaksanakan sesuatu rancangan, terdapat pelbagai rintangan, antaranya ancaman militan. Ancaman militan ni sebenarnya menyebabkan keselamatan rakyat Malaysia. Contohnya seperti peristiwa yang berlaku di Lahad Datu yang menyebabkan pengganas daripada yang melibatkan beberapa kematian. Selain itu juga kerana birokrasi yang menyebabkan impak negatif daripada rakyat kepada perkhidmatan awam Malaysia. Contohnya seperti membuat MyKad yang mengambil masa beberapa hari. Ini menyebabkan rasa tidak puas hati rakyat dalam perkhidmatan awam Malaysia. Dari aspek lain pula, terdapat konflik antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan
tentang penjagaan kesihatan, pengangkutan, pendidikan dan portfolio. Ini melibatkan pertindih tugas ataupun pelaksanaan yang dirancang oleh kerajaan. Cabaran yang keempat pula adalah kurang kerjasama di dalam kumpulan ataupun kurangnya kerja secara berkumpulan yang menyebabkan sukar ataupun cabaran untuk pelaksanaan MBOS ni. Sikap yang suka untuk bekerja secara solo akan menyebabkan kurangnya keberkesanan sesuatu organisasi ini. Kadang-kadang sikap penyelia yang kurang efektif ataupun kurang untuk memimpin kumpulan tersebut juga merupakan cabaran dalam pelaksanaan strategi ini. Dan yang terakhir, cabaran untuk strategi Lautan Biru ini ataupun kita kenali sebagai MBOS adalah kurangnya pelaburan dalam segi pendidikan. Jika kurangnya latihan kepada sektor-sektor awam ini akan menyebabkan tiada pengetahuan untuk mereka melaksanakan sesuatu pembaruan yang dilaksanakan oleh kerajaan. Antara cadangan bagi mengatasi cabaran pelaksanaan MBOS adalah kawalan keselamatan yang lebih ketat di kawasan tumpuan ramai dan membuat pemeriksaan yang lebih ketat di sempadan-sempadan negara termasuk laluan udara, air dan darat. Sebagai contoh, Hasnuddin Hassan 2020, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Tentera Malaysia ATM menjaga keamanan di sempadan Malaysia, Thailand agar tiada penyeludupan berlaku terutamanya seperti dadah dan perdagangan manusia. Cadangan seterusnya adalah kerajaan telah mewujudkan banyak UTC bagi mempercepatkan dan memudahkan lagi urusan rakyat serta memanjangkan waktu operasinya ke 10 malam. UTC juga menempatkan pelbagai perkhidmatan di dalam satu bangunan. Hal ini dapat mengatasi cabaran kerana birokrasi. Sebagai contoh, pembaharuan lesen, memandu, cukai jalan dan kehilangan kad pengenalan dapat dibuat dengan lebih cepat. Dan yang ketiga adalah ketua haruslah memainkan penting dalam persekitaran yang kolaboratif yang bermaksud setiap pekerja diberi peluang untuk bercakap. Melalui kaedah ini, tiada siapa yang merasa canggung ataupun tidak selesa apabila meminta nasihat, meminta pertolongan secara tidak langsung dapat memupuk semangat kerja berpasukan yang lebih tinggi. Okey, cadangan yang terakhir adalah kerajaan Malaysia juga telah mencadangkan bagi mewujudkan lebih banyak lagi pusat latihan yang lebih efektif di peringkat sekolah ataupun pengajian tinggi supaya dapat melahirkan lebih banyak tenaga yang mahir dan berkualiti. Pertama, pengambilan anggota baru dikurangkan dan kekangan anggota bertugas menjaga sempadan negara turut terganggu. Ini akan menyebabkan sempadan negara tidak dapat dikawal dengan baik dan terdapat lambakan warga asing tanpa izin di dalam negara. Kedua, terlalu banyak prosedur perlu dilakukan dalam satu proses. Contohnya penerimaan permohonan di kaunter dan proses yang dilalui ke lain-lain bahagian atau agensi untuk kelulusan juga mengambil masa yang lama. Penugasan di antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan yang tidak selari menyukarkan membuat keputusan sepakat. Tiada penyelarasan pendidikan di antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri menyukarkan pemilihan silibus yang optimum untuk pelajar. Pemilihan ketua secara pilih bulu menyebabkan arahan yang diberikan tidak efisien dan rasional mengikut piawaian yang ditetapkan oleh pengarah satu organisasi. Bajet untuk latihan perlu lebih banyak di dalam setiap organisasi untuk meningkatkan kualiti setiap pegawai. Pembelajaran secara berterusan atau kursus yang berkaitan dengan tugas pegawai amat perlu untuk meningkatkan kualiti pekerjaan pegawai. Kurang kesedaran dalam kalangan penjawat awam dalam menyertai kursus yang dilakukan juga menyebabkan ketidakcapaian kualiti perkhidmatan awam. Okey. Kesimpulannya, pelaksanaan strategi Lautan Biru kebangsaan MBOS telah banyak memberikan kesan yang positif kepada negara amnya dan masyarakat khususnya di mana melalui pelaksanaannya dapat dilihat keberkesanannya membawa kepada peningkatan dalam pentadbiran negara. Okey, walau bagaimanapun, pelaksanaannya perlu dikemaskini dari masa ke semasa seiring dengan perkembangan negara. Dan segala pelaksanaan yang dirancang oleh pihak kerajaan
adalah untuk kebaikan negara agar Malaysia mampu mencapai negara yang bersatu dan mempunyai penguasaan sepenuhnya terhadap ekonomi yang bersaing, dinamik, cergas dan kental. Okey, sekian, terima kasih. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami berkaitan dengan strategi Lautan Biru Kebangsaan atau NBOS. Sekian, terima kasih.